Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara perkongsian hari ini, gandingan kepelbagaian budaya antara usaha kukuhkan perpaduan. Perincannya kita langsung sahaja bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Ya Sahi, terima kasih. Usaha mewujudkan budaya baharu oleh semua pihak perlu disemai dalam usaha memperkukuhkan perpaduan negara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata beliau kagum dengan usaha untuk menghargai kepelbagaian budaya, terutamanya di Sarawak menerusi gandingan alat muzik tradisional. Mengulas tentang gandingan alat muzik gendang Cina dengan alunan petikan sape orang ulu dalam persembahan pada satu majlis menjadi aspirasi kepada idea budaya baharu ini. Justeru beliau berharap gandingan yang diberi nama Sadrum ini menjadi ilham kepada usaha mewujudkan budaya baharu terutamanya dalam kalangan generasi muda. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada majlis penutupan pertandingan aneka bola sekolah-sekolah menengah persendirian Cina peringkat nasional ke-10 di Kuching malam tadi. Lebih 2,000 pelajar, guru pengiring dan ibu bapa dari 65 buah sekolah menengah persendirian Cina terlibat dalam kejohanan 5 hari bermula Isnin lalu. 5 cita-cita atau mukadimah rukun negara yang dicadangkan untuk dilafazkan bersama 5 prinsip rukun negara akan menjadi panduan mengukuhkan lagi perpaduan dan kemakmuran masyarakat majmuk hari ini. Menurut Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. Nelson Ilan Mersad, sesi lafaz ikrar rukun negara dibaca penuh dimulakan dengan mukadimah itu akan memberi pemahaman dan penghayatan dengan sejarah berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Bercakap kepada RTM di UNIMAS Kota Semarahan baru-baru ini, Profesor Dr. Nelson menjelaskan bahawa rukun negara yang telah diisytiharkan pada 1970 sebagai asas penyatuan bangsa seharusnya dihayati bersama-sama 5 cita-cita rukun negara atau mukadimahnya. Sudah pastinya mukadimah itu pertama ialah dari segi sejarah. Dia akan membawa kita kembali kepada apa yang sebenarnya berlaku walaupun mungkin tidak disebut kerusuhan kaum isu-isu yang berkaitan, tetapi sudah tentu dia akan setting a scene, orang kata. Dia akan memberikan penjelasan ataupun gambaran mengapa prinsip ini perlu diamalkan. Jadi mukadimah itu sejarah, pengenalan dan juga keadaan yang kita ada pada masa ini dan juga apakah impian kita terhadap rakyat Malaysia. 5 cita-cita atau mukadimah itu ialah mencapai perpaduan yang lebih erat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta sebuah masyarakat adil agar kemakmuran negara dinikmati bersama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak, dan membina satu masyarakat progresif yang mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Tahu tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia untuk saling bersatu hati, bersatu padu untuk saling menjaga keharmonian negara lah. Sebagai golongan muda seperti kami ni, jadi kami boleh menghayati lebih lagi dan dapat meningkatkan semangat patriotisme dalam diri. Pada 13 Ogos lepas, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang memaklumkan bahawa cadangan untuk dikembalikan lafaz rukun negara dibaca penuh itu telah diluluskan Kabinet pada 25 Julai lepas. Program Bintang Kecil bukan hanya menjadi platform menjungkil bakat-bakat peserta cilik, malah ia untuk menanam kerjasama dan toleransi dalam kalangan peserta. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Azahan Wan Ahmad memaklumkan semangat kerjasama antara peserta dinilai menerusi lagu duet atau berkumpulan. Langkah ini selari dengan objektif program yang memasuki 37 tahun itu untuk melahirkan bintang-bintang yang berbakat dan berdisiplin agar kualiti program tersebut terus dikekalkan. Beliau menyatakan demikian dalam temu bual secara langsung di Konti Sarawak FM, RTM Kuching hari ini. Sementara itu, ditemui selepas temu bual itu, beliau berharap program Bintang Kecil ini akan terus mendapat penyertaan daripada negara-negara jiran Republik Indonesia dan Brunei Darussalam. Bila kita melibatkan negara luar, ada perkara yang baiklah, yang positif kerana ia melibatkan seperti pertukaran budaya, promosi program kita di peringkat yang lebih tinggi.
Tambahnya, 8 peserta berentak pada Malam Kemuncak Bintang Kecil 2023 yang diadakan pada Ahad ini bertempat di Datar Putra Universiti Malaysia Sarawak diharap akan memberi persembahan yang terbaik. Masyarakat di sekitar Kuching dialu-alukan untuk datang menyaksikan Malam Kemuncak itu dengan kemasukan adalah percuma. Malam Kemuncak itu turut diserikan dengan persembahan artis undangan antaranya Dayang Nurfaizah dan Ernie Zakri. Projek Batang Baram yang dijangka siap tahun hadapan mampu menyelesaikan masalah bekalan air di Miri. Ahli Parlimen Miri, Chew Chun Men berkata projek yang sedang dilaksanakan di Sungai Baram bagi menggantikan Sungai Bakong sebagai alternatif kepada Sungai Liku yang menjadi nadi air di Miri pada masa ini. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan selepas mengadakan lawatan ke Lembaga Air Kawasan Utara Laku bagi mengetahui kaedah dan proses rawatan air ekoran isu air berwarna kekuningan yang hangat diperkatakan pada awal bulan lepas. Beliau juga berkata isu berkenaan telah selesai selepas paras air Sungai Liku meningkat selepas hujan beberapa hari kebelakangan ini. Dalam pada itu, beliau juga menyeru agar warga Bandaraya Miri berjimat dalam penggunaan air dan mengelakkan pembaziran air. Persatuan atau kelab sukan digesa memohon dana daripada Kementerian Belia dan Sukan bagi menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sehat. Ahli Lembaga Pengurusan Majlis Sukan Negara, Alan Ling Si Kiong berkata, permohonan dana berjumlah RM20 juta itu boleh dibuat secara dalam talian bermula Julai lepas dan akan berakhir hujung tahun ini. Satu lagi inisiatif yang dilancarkan oleh KPS adalah dana sukan komuniti. Objektifnya adalah melibatkan masyarakat yang sehat dan penlibatan masyarakat berbilang kaum. Dan dana ini berjumlah 20 juta untuk fasa pertama sehingga hujung tahun ini. Saya harap ramai persatuan sukan akan memohon secara atas talian. Ini satu inisiatif yang baru dan telah dibuka sejak bulan Julai. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan perlawanan Persahabatan Bola Tampar bersempena Hari Kebangsaan 2023 antara Persatuan Bola Tampar Miri dan Kelab Sosial Miri FM di Stadium Bola Tampar Riam Road Secondary School. Aktiviti ini akan dapat merapatkan hubungan baik antara kedua pihak dan menyemai semangat kesukanan dalam kalangan masyarakat di Miri. Baik saudara, Hilmi Othman hari ini mengangkat sumpah sebagai Datuk Bandar Kuching Utara di BKU ke-8 menggantikan Datuk Junaidi Redwan. Majlis angkat sumpah dan serah tugas itu disaksikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tonapeng di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya, Kuching. Bercakap kepada pemberita dalam sidang media, beliau sangat bertuah kerana kawasan seliaannya mempunyai ahli parlimen yang memegang jawatan timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri serta 5 orang ahli Dewan Undangan Negeri Adun yang memegang portfolio timbalan Menteri dalam Kabinet Sarawak serta jawatan penting dalam gabungan Parti Sarawak GPS. Justru katanya dengan adanya barisan hadapan yang penting dalam kerajaan negeri maupun kerajaan pusat yang memudahkan DBKU untuk bergerak maju ke hadapan bagi manfaat Bandaraya Kuching secara keseluruhannya. Beliau yakin akan mengaplikasikan pengalaman beliau sebagai Timbalan Datuk Bandar Kuching Selatan sejak 2017 untuk membangunkan DBKU. Walaupun ordinan DBKU mempunyai struktur yang berbeza dengan Majlis Bandaraya Kuching Selatan jelasnya, tetapi secara asasnya ia adalah pengurusan yang sama di bawah pihak berkuasa tempatan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih.